Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita sambung pula pengajian kita Risalah fi Mantiq bagi Syekh Yasin Fadani. Jadi pada malam ini kita akan nak masuk tajuk Mabadi' At-Tasawwur, iaitulah kita akan nak bahas mukaddimah atau permulaan kuliah khamsah. InsyaAllah pada malam ini kita akan mulai kata musannif rahimahullahu ta'ala. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fit daraini amin. Mabadi'ut tasawwurati al-kulliyatul khamsu al-makulatul ashru. Al-kulliyatul khamsu ini bahasa pada bicara mabadi' tasawwur, iaitulah asas ataupun humi bagi tasawwur. Tasawwur dengan makna kata idrakus syai' bila hukmin ataupun idrak maknal mufrad. Itu setengah takrif ulama. Jadi tasawwur ada mabadi' dia, iaitulah kuliah khamsah, dan juga ada maqasid dia, iaitulah qaulus syarih. Jadi hari ini kita akan masuk mabadi' tasawwur, iaitulah pada bahasa kuliah khamsah, dan juga al-maqulatul ashru. Al-kulliyatu khamsu ila kam tanqasmu kulli. Jawab, yang qasimu ila kam yang qasimul kulliyu, kepada berapakah terbahagi kulli itu? Yang qasimu ila kismaini, terbahagilah ia kulli kepada dua. Kulliyun zatiyun wa kulliyun aradiyun. Jadi pada muhadarah ataupun pengajian yang telah lepas, tak ingat kali yang ketiga, yang keempat, ya kita bahas lafaz. Jadi lafaz, saya ulas sikit. Lafaz terbahagi kepada dua, musta'mal dengan muhmal. Musta'mal terbahagi kepada dua, mufrad dengan murakkab. Mufrad terbahagi kepada dua, juz'i dengan kulli. Kulli, kita akan masuk ini. Kulli terbahagi kepada dua, iaitu zati dan aradi. Jadi lajah yang mana telah pengajian telah dulu, masih sambung lagi. Iaitulah hari ini kita akan masuk terbahagi kulli ni. Terbahagi di kulli. Kulli ada zati, ada aradi. Ni kulli zati, kulli aradi. Jadi kita tengok musannif kita rahimahullah ta'ala apa dia ta'rifkan kulli zati, kulli aradi. Ma huwal kulliyu az-zatiyyu huwa ma kana dakhilan fil mahiyati au ma la yumkinu fahmul haqiqati bidunihi. Ini ta'rif musannif kita, iaitu Syekh Yasin Fadani rahimahullahu ta'ala. Apakah dia kulli zati itu?
Huwa ialah makana dakhilan fil mahiyati, iaitu barang yang di dalam ataupun barang yang masuk di dalam mahiyah, yakni diri sesuatu. Apa maksud? Mana benda yang duduk di dalam diri sesuatu. Apa maksud di sini? Maksudnya benda ini kalau tak ada dia, nescaya diri suatu itu binasa, ataupun diri suatu itu tak ada, tak dapat tiada. Mana tak dapat nak ada. Kalau tak ada, contoh kita ni, kita manusia, zati kita apa? Benda hidup, hayawan, iaitu benda hidup. Kalau tak ada hayawan, tak ada kita. Kalau tak ada hayawan, yakni tak ada benda hidup, jadi kita mana nak ada? Tak ada lah kita. Dah. Maka hayawan nasbah insan dia panggil zati. Zati, apa nak zati? Kalau tak ada hayawan, nescaya tak ada insan, tak ada kita. Maka hayawan itu dakhilan fil insan. Hayawan itu masuk di dalam, yang duduk dalam manusia. Artinya kalau tak ada hayawan, tak ada lagi kita. Jadi hayawan nasbah insan kulli zati. Au ma la yumkinu fahmul haqiqati binudihi, ataupun barangnya tidak mungkin oleh faham akan hakikat bidunihi, dengan tanpanya, tanpa ma. Jadi kita tak akan reti hakikat sesuatu malaikat dengan ma tadi, iaitu dengan kulli zati. Kita tak akan retikan di manusia malaikat kena hidup, yang hidup. Berarti kena ada hayawan. Kalau tak ada hayawan, kita tak akan reti manusia. Begitu juga kita kata isim, kata contoh. Takut kita faham tu, kita takut apa dah? Kita faham macam mana? Setengah pada setengah. Kalau ni pelajar-pelajar katanya ngaji mantik ni apa? Hayawan natik. Dia faham kat tu ya. Mantik hayawan natik. Binatang yang bertutur. Ada pernah dengar? Oleh kerana apa? Oleh kerana dalam ilmu mantik banyak duk contoh dua misal kelimah tu. Insan, hayawan, natik. Insan, hayawan, natik. Duk main buat 3 kelimah tu. Lepas tu kita sebagai pelajar, jadi faham kata mantik, hayawan, natik. Maka itu berarti kita, kalau kita duk tahu tu, kita kena ngaji lagi. Kita ngaji sikit lagi. Kita nampak oleh kerana hayawan natik itu panggil contoh. Contoh ataupun misal. Adapun kaedah dia tu, tu kita naknya, sebab kita nak kita tatbik juz'iyat. Saya buat contoh lain lagi supaya isim. Isim diri mana hakikat suatu, iaitu diri isim. Kita tak akan reti isim malaikat kena ada kelimah. Berartinya di dalam isim tu ada kelimah. Kalau tak ada kalimah, mananya ada isim. Oleh kerana dalam diri isim tu kelimah dah. Dalam diri isim ialah kalimah. Kalau kita kata kalau tak ada kalimah, kita tak akan reti isim. Jadi makna kita ma la yumkinu fahmul haqiqati, barang tidak mungkin nak faham hakikat. Kita tak mungkin nak reti hakikat isim bidunihi, dengan tanpanya, dengan tanpa kita kata apa? Kalimah. Jadi kalau tak ada kalimah, kita tak akan reti isim. Begitu kalau kita tak ada kalimah, kita tak akan reti fi'il. Tak ada kalimah, kita tak akan reti haraf. Berartinya kalimatun nasbah isim dia panggil kulli zati. Begitu kalimatun nasbah fi'il kulli zati. Kalimatun nasbah harah dia panggil kulli zati. Begitu juga kita katakan itu mantik. Apa mantik? Ilmu yubhasu an ma'lumat tasawwuriyah atau tasdiqiyah.
litusila ila majhulin tasawurin atau tasdiqin. Jadi diri mantik tu apa? Diri mantik ialah ilmu. Kita tak akan gerti mantik tanpa ilmu. Oleh kerana dalam mantik tu ilmu dah. Jadi ilmu nasbah mantik kulli zati. Begitu juga nahu. Kita tak akan gerti hakikat nahu melainkan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak ada hakikat nahu. Sebab diri nahu tu ialah ilmu dah. Kalau kita pergi nafikan ilmu nahu tu, jadi nafilah nahu. Dengan sebab itulah kita tak akan gerti hakikat nahu melainkan dengan ilmu. Oleh kerana dalam nahu tu ialah ilmu. Jadi al-ilmu nasbah mantik ia panggil kulli zati. Al-ilmu nasbah nahu kulli zati. Al-ilmu nasbah fiqh kita katanya kulli zati ila akhirih. Itu contoh-contoh yang saya nak nampak tengok. Katanya zati ialah makana dakhilan, benda yang di dalam, ataupun benda yang tak mungkin nak faham hakikat suatu tanpa tak itu. Tanpa barang tadi, iaitu kena kepada kulli zati. Lawa ya gapo muka beri ialah aradi. Apa makna aradi? Huwa ma huwal kulli aradi. Apakah dia kulli aradi itu? Jawab dia huwa ma kana kharijan 'anil mahiyati. Ialah barang yang adalah ia yang luar daripada mahiyah, benda yang luar. Au ma yumkinu fahmul haqiqati binunihi, ataupun barang yang boleh faham hakikat sesuatu tanpa ma. Kalau tak ada dia, hakikat sesuatu tu masih ada. Contoh, kita manusia, al-insan zati ke apa? Kita kata hayawan. Aradi ke apa? Ialah masyin, yang berjalan. Kita katanya kita ginafi yang berjalan. Maka kita dapat ketiga hakikat manusia. Oleh kerana yang berjalan itu bukan zati. Apa boleh pakai zati? Sebab kalau kita kata manusia tak berjalan, ya tak ada binasa manusia, masih ada lagi. Manusia tak berjalan. Ada? Oleh kerana masih itu aradi. Dan juga kita boleh faham kat manusia tanpa berjalan, tanpa sifat berjalan. Maka berjalan itu nasbah manusia, ia panggil kulli aradi. Kulli aradi. Begitu juga isim. Kita kata isim tadi. Isim nasbah. Dan apa? Isim aradiyah ke apa? Kita katanya terima alif lam. Terima alif lam nasbah isim panggil aradi. Kenapa? Sebab kalau tanpa alif lam kita dapat faham isim. Tanpa alif lam, kalau tak ada alif lam pun kita dapat faham kalimah isim. Kerana apa? Kerana alif lam itu aradi. Kita kenal dengan jalan kita apa? Dengan jalan tanwin ke dan sebagainya. Jadi kita boleh kenal isim dengan tak ada alif lam. Kalau itu alif lam nasbah isim, dia panggil aradi. Dia panggil aradi. Tu. Begitu juga kita katanya ilmu tauhid. Tauhid zati dia ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak ada lah tauhid. Tapi aradiyah ke apa? Aradiyah kita katanya selamat dunia akhirat. Maka selamat dunia akhirat ini, kalau kita tak gerti selamat dunia akhirat, kalau tak ada selamat dunia akhirat, kita dapat boleh faham ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab selamat dunia akhirat kita katanya bukan hanya tauhid saja. Kalau kita tak ada selamat dunia akhirat, kita boleh gerti ke tauhid. Oleh kerana selamat dunia akhirat itu bukan diri tauhid. Bukan diri hakikat tauhid. Oleh kerana diri hakikat tauhid ialah ilmu. Itu ulama-ulama buat contoh dalam kitab-kitab mereka. Banyak lagi lah contoh-contoh. Maka kita nak tahu secara juz'iyat contoh yang lain lagi, itu kita kembali kepada ilmu masing-masing. Oleh kerana tiap ilmu masing-masing
Ya ada zati, ada kulli. Ada zati, ada kulli. Ada zati, ada aradi. Kulli silap pula. Jadi ada zati, ada aradi. Ini perbezaan di antara zati dengan aradi. Jadi khulasah katanya zati, kalau tak ada dia, binasa sesuatu ataupun tak akan faham sesuatu. Ada pun aradi, kalau tak ada dia, sesuatu itu masih ada dan juga kita dapat faham sesuatu dengan tanpa dia. Itu perbezaan zati dengan aradi. Kedua ini ialah kulli, pecah daripada kulli. Habis itu. Kemudian musannif kita rahimahullahu ta'ala, ila kam yang qasimul kulliyu az-zatiyu. Baik, kulli zati pecah pula. Tadi kulli pecah bit dua, zati dengan aradi. Kalau mengikut ta'rif musannif kita, makana dakhilan. Ni aradi apa? Makana kharijan. Beza dia. Benda yang di dalam, benda di luar. Kemudian dia pula nak pecah pula sini. Akan pecah sini. Kepada berapakah terbahagi zati itu? Yang qasimu ila salasati aksamin, terbahagilah ia kulli zati kepada tiga bahagian. Mana tiga bahagian? Jinsun wa nau'un wa faslun. Maka di sini apabila musannif kita kata gini dengan ta'rif zati kulli tadi, jadi apa? Jadi nak tak selarah kita kata. Wallahu alam lah hakikat sebenar guano. Oleh kerana apa boleh ada gini? Oleh kerana tentang kuliah khamsah ni, yang khilaf di antara ulama iaitulah nau'. Nau' yang akan sebut di bawah tu. Nau' ni khilaf di antara ulama, iaitu ulama mantik. Setengah katanya nau' ni duduk di dalam bahagian zati. Setengah ulama lagi katanya nau' ni duduk di dalam bahagian aradi. Setengah ulama lagi kata tidak, nau' mustakil, tidak masuk dalam zati, tidak masuk dalam aradi. Ia ni mustakil. Khilaf di antara ulama tu bertiga mazhab tentang nau'. Adapun yang lain tidak khilaf. Tapi musannif kita rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia ni, dia buh nau' di dalam zati. Padahalnya ulama yang menta'rifkan nau' yang duduk di dalam zati, dia ta'lih zati dengan aradi bukan seperti musannif kita. Adapun ulama yang ta'rif seperti musannif kita rahimahullahu ta'ala, iaitu zati dengan aradi, nau' itu mustakil. Nau' itu saat itu tidak masuk dalam zati, tidak masuk di dalam aradi. Pening sikit sini. Pening. Kalau kita nak tengok panjang lebar lah, hak saya sebut ni tengoklah, iaitulah kitab Hasyas Sabban atas Syarah Sulam bagi Syekh Malawi, Syekh Ahmad Malawi rahimahumullahu ta'ala. Syekh Ahmad Malawi ya Syarah Sulam. Lepas tu mari pula Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban wa Hasyah atas Syarah Ahmad Malawi tadi. Jadi tengok lagi tak itulah. Jadi masalah zati dengan aradi ni ada 3 mazhab. Ada 3 jalan ni yang mana ulama ta'rif. Maka saya nak sebut cara sepitah lalu, oleh kerana musannif kita rahimahullah ta'ala ni dia ta'rif lain, dia ta'rif zati dengan aradi lain. Tapi apabila bahagi zati tu seolah kata ia tak selarah dengan ta'rif dia. Wallahu alam. Saya pun tak ada bertemu yang mana rojok ke musannif kita, tapi yang bertemu yang saya belajarnya, kalau mengikut bahagi yang mana ulama iaitu apa dah, mengikut bahagi kulli zati terbahagi kepada 3, iaitu jin, nau' dengan faslun.
zati dan aradi ia takrif lain. Ni tak sama dengan musannif kita. Ia takrif lagu lain. Adapun yang takrif seperti musannif kita, nau itu mustaqil. Nau tidak masuk dalam zati, nau juga tidak masuk dalam aradi. Ala kulli hal tak ada masalah situ. Oleh kerana masuk belaka, oleh kerana kalau kita tengok tak ada salah mana-mana. Nau saat itu nak masuk zati, nak masuk aradi, nak masuk ataupun tidak masuk zati, tidak masuk aradi, dengan makna dia asing dengan diri sendiri, dengan kata bahasa Arab mustaqil. Jadi ada masalah bagi kita tadi. Yang penting bagi kitanya, kita beza yang kita kuliah khamsah ni, kita kerti beza di antara 5 kulli. 5 kulli yang kita akan belajar. Daripada 5 kulli ni akan nak terus kepada bab ta'rif. Oleh kerana ta'rif saat itu ia susun daripada salah satu pada 5 kulli ni. Kalau kita tak kerti beza di antara 5 kulli ni, susah bagi kita untuk nak pelajari tentang bab at-ta'rif ataupun tentang bab al-qawlu asy-syarihu. Maka al-qawlu syarihu nisbah bab tasawurat ia panggil maqasid, tujuan. Artinya kalau kita tak faham qaul syarih ataupun tak tasawur, tak erti katanya qaul syarih, maknanya kita ni tak sapa maqasid. Oleh itu supaya kita nak sapa maqasid, jadi terlebih dahulu bagi kita boleh beza. Boleh beza di antara 5 kuliah. 5 kulli ni mana? Iaitulah jin, nau, fas, khasah, aradun, amun. 5 tu. InsyaAllah kita akan ngaji satu persatu. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita reti cara tadqiq, cara halusi, kita boleh dapat beza di antara 5 kulli ni. InsyaAllah qaulus syarih kita akan mudah faham. Akan dengan cepat. Dan juga siapa matlamat kita, tajuk at-tasawwur. Baik. Saya nak buat 3 mazhab. Mana 3 mazhab? Kita tengok mazhab pertama. Mazhab pertama ia selisih yang kita buat soalan, kenapanya nau itu khilaf di antara ulama. Ini sebagai kaedah bagi kita, kaedah cara pemikiran kita, khususnya pemikiran terhadap ilmu. Oleh kerana ilmu ia tak lepas daripada khilaf. Tak apa, semua ada khilaf. Kita ngaji nahwu ada khilaf tentang ilmu nahwu, kita ngaji fiqh khilaf tentang ilmu fiqh, kita ngaji tauhid khilaf tentang ilmu tauhid, ngaji ulumul hadis, ulumul Quran, usulul fiqh, dan ada al-bahwa munazarat, ilmu wadha', kita kata ilmu makulah al-ashr, ilmu apa lagi, banyak ilmu-ilmu. Maka tak lepas ada khilaf. Apabila khilaf tentang satu masalah, tak dapat tidak lebih lagi juz'i yang pecah-pecah, kita kata tak dapat tidak kita kena kembali kepada kulliyat, kepada tempat asal daripada dia tadi. Apabila kita tidak pada asal, maka kita boleh tahu ini punca khilaf, ini asbab khilaf. Kalau gitu contoh saya nak buat contoh dalam ilmu mantik ini, iaitulah an-nau. Nau satu juz'i daripada nisbah dengan kuliah khamsah. Dia ni satu pecah daripada kuliah khamsah tadi. Jadi nau khilaf di antara ulama. Setengah ulama mengatakan dia ni dalam bahagian kulli zati, setengah mengatakan nau di dalam kulli al-aradi, setengah mengatakan tidak kulli zati dan tidak kulli aradi. Dia ni hanya asing, mustaqil. Dia di mana tidak mana-mana. Dia ni duduk asing daripada zati dan aradi. Ataupun yang dikatakan dia dalam istilah ulama panggil tamamul mahiyah, sempurna bagi diri sesuatu. Kalau gitu, apa asbabnya? Boleh nau jadi macam tu, boleh jadi begitu. Asbabnya khilaf. Khilaf nau boleh dengan sebab khilaf ta'rif zati dan aradi. Dengan sebab itulah nau tu khilaf. Ia nak duduk di mana?
Sebab ta'rif zati, ta'rif aradi khilaf di antara ulama. Kita tengok mazhab pertama. Mazhab pertama ni iaitu mazhab Syekh Ibn Sina rahimahullah taala. Mazhab Syekh Rais Ibn Sina Syekh Ibn Sina zati nasbah dia ta'rif ma laisa bi kharijin, ma laisa bi kharijin anil mahiyah aradi ma kana kharijan. Ini yang pertama ya ikhlas, kata guru saya itulah nisbah istilah ni kepada Syekh Rais Ibn Sina. Yang kedua iaitulah kata guru sayanya yang nisbah kepada sahib Isawuji, iaitu Asy'uri Al-Abhari rahimahullahu taala. Oleh kerana Asy'uri Al-Abhari ni banyak kitab mantik dia. Wallahu alam kitab sebuah mana, kalau kita tengok Isawuji tu ya sama Ibn Sina. Lihat dia, wallahu alam saya pun tak ada bertemu lah kitab mantik yang lain selain pada Ibn Sina, selain pada Isawuji. Boleh hadir guru saya dia tengok kitab Asy'uri Al-Abhari tu lebih daripada Isawuji lagi, wallahu alam. Tapi tak mustalahat bagi sahib Isawuji iaitulah kena kepada Asy'uri Al-Abhari. Jadi kita ngaji mantik ni ada rijal dia, ada tokoh ulama dia. Supaya kita ngaji fiqh pun ada ulama dia. Kita ngaji ilmu fiqh, kita kenal lah Imam Ramli, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kita ngaji nahwu kenal lah Sibawai, kenal Ibnu Malik, Ibnu Abi Hayyan, Ibnu Hisham dia katanya. Ngaji usul fiqh kenalnya Imam Razi, Imam Al-Amidi, Ibnu Hajib, Imam Subki, Syekh Zakaria Ansari dia katanya. Tapi begitu juga kita ngaji mantik pun ya ada tokoh dia. Salah satu kita tahunya Syekh Ibn Sina rahimahullah taala. Jadi yang keduanya sahib Isawuji iaitulah Asy'uri Al-Abhari. Dah takrif dia zati apa? Makana dakhilan fil mahiyah aradi ma laisa bidakhilin. Tak sama dah tu. Hak ni pertama, ni yang kedua. Ni pula yang ketiga nisbah. Guru saya kata nisbah kepada Mahmud Al-Asfahani. Mahmud Al-Asfahani rahimahullah taala, kitab Matalib syarah Tawalik dia. Dah. Jadi Mahmud Asfahani dia ni belakang sikit. Dia ni orang belakang kita kata daripada tiga-tiga ulama ini. Oleh kerana Syekh Ibn Sina yang meninggal datang 400 lebih, tak silap salah 428. Asy'uri Al-Abhari 900 lebih. 990 tak silap saya. Kalau Mahmud Asfahani tak silap saya 749 Hijriah. Lebih kurangnya tekah 1 tahun. Dengan tak apa tahun, hampir 1 tahun dengan sahib Isawuji. Isawuji buku silap 390, hak ni 749, hak ni 448 tu rojak semulalah. Kita mengaji, kita rojak semula. Cuma ayat tu tertib lebih kurang ni lah. Jadi Mahmud Asfahani dia takrifnya zati makana dakhilan aradi makana kharijan. Ni takrif dia. Ini bagi kita boleh tengok satu khilaf di antara satu masalah yang khilaf dalam ilmu mantik. Daripada takrif tiga ni, kita takrif zati aradi. Semua ni takrif zati aradi.
Tapi takrif tak sama. Apabila takrif tak sama, maka juz'iyat pun tak sama. Yakni benda yang ataupun al-masadat tadi tu tak sama. Jadi kuliah khamsah. Daripada sini, nah, kita tengok Syekh Ibn Sina. Takrif ma kana kharijan. Kuliah khamsah ada 5. 5 apa 5? Iaitu jin, nau, faslun, khassah, aradul am. Kemudian sebelum nak pergi selesai sini, kita akan satu persatu yang mana pecah tadi. Iaitulah zati. Sebelum kita nak pergi selanjutnya, yang mana saya nak jawab soalan itu kenapa boleh hadir nau tu tak sama, kita tahu selalu sebabnya ini. Kilah nasbah ta'rif zati aradi itu bait 3 madrasah. Tapi sebelum nak pergi situ, kita pergi ngajar kasar dulu. Jadi zati dengan aradi kalau mengikut ta'rif musannif. Ta'rif musannif kita iaitulah Syekh Yasin Fadani. Kalau tengok di sini Syekh Yasin Fadani dia mengikut Mahmud Al-Asfahani. Kita pergi hak ni dulu. Zati ada 2. Begitu juga aradi ada 2. Kalau mengikut ta'rif hak musannif kita pada awalnya. Dan juga telah menjalani oleh setengah daripada syarah-syarah Sulam seperti Syekh Ad-Damanhuri, Syekh Abdul Mun'in, Ahmad Ibn Abdul Mun'in Ad-Damanhuri rahimahullah ta'ala, kitab dia Idahul Mubham fi Syarh Sulam dia. Supaya ni. Jadi zati ada 2. Kenapa ada 2? Zati, apa makna zati tadi? Iaitulah benda tak akan faham ke hakikat sesuatu melainkan dengan dia. Ataupun benda ini kalau tak ada dia, tak adalah sesuatu itu. Contoh manusia tadi, kalau tak ada benda hidup, tak ada manusia. Sebab hidup, benda hidup tadi itu, dia panggil benda di dalam manusia. Kalau tak ada benda hidup, binasalah manusia. Nasbah manusia hidup nasbah manusia tadi. Jadi hayawan nasbah insan dipanggil kulliyun zatiyun. Baik. Kulli zati tadi saat itu pecah 2. Kenapa pecah 2? Oleh kerana kadang-kala kulli zati saat itu berkongsi dengan diri sesuatu dan juga dengan sesuatu yang lain. Satu lagi tertentu untuknya. Kulli zati tapi tertentu untuknya, ini untuk sesuatu. Mana? Zati mushtarak, mana berkongsi, bainal mahiyah wa ghairiha, di antara mahiyah sesuatu dan lainnya. Satu lagi mukhtassun laha, yakni mukhtassun lil mahiyah, tertentu bagi dia. Begitu ke aradi pun 2 seperti mana zati, iaitulah mushtarakun, berkongsi, bainal mahiyah wa ghairiha. Satu lagi mukhtassun laha. Baik, kita pergi dulu. Macam mana ni? Kita contohin nampak. Kulli, kita kepada asal. Kulli zati hak mushtarak. Bolehlah kita kata mahiyah ni kita buat mudah-mudah lah. Contoh hak mudah nampak insan. Kita tak insan. Kulli zati hak mushtarak.
di antara manusia wa ghairihi dan lain pada diri manusia. Gapo kita kata? Contoh. Manusia, zati manusia tu gapo? Apa zati manusia? Iaitulah kalau tak ada dia, tak ada manusia. Ataupun kita tak akan reti di manusia malaikat dengan dia. Iaitulah kena kepada hayawan. Hayawan nisbah manusia kulli zati. Kulli tu apa makna dia? Kulli iaitu ma yadullu ala kasirin. Kita sampai tahap ni dah, kita sampai tahap masuk kuliah khamsah, kita jangan lupa asal. Mana asal iaitu kulli. Apa makna kulli? Iaitulah ma yadullu ala kasirin. Lawan dia juz'i. Kita jangan lupa asal. Kalau kita lupa asal, pening sini. Pada tajuk kuliah khamsah ni pening. Kalau kita lupa asal. Mana lupa asal? Iaitulah kulli dengan zati. Zat ni pecah daripada lafaz mufrad ni. Dah. Jadi hayawan nasbah insan dia panggil kulli zati. Kenapa panggil kulli? Kerana lewat hayawan tu afrad banyak. Kenapa nyo panggilnya zati? Kerana kalau tak ada hayawan, nascaya tak ada lah insan. Dan juga kita tak akan getikan insan malaikat dengan ada hayawan. Malaikat dengan adanya hayawan. Dah. Baik, kita buat soalan. Hayawan tadi, adakah bagi manusia saja? Kita buat soalan. Hayawan tadi, adakah bagi manusia saja? Jawabnya tidak. Kenapa? Lembu hayawan, kerbau hayawan, kucing hayawan, kera hayawan, ikan hayawan. Banyak. Kalau kita nak bilang malam ni pada bilik hayawan tu cukup lah. Tak ada habis tajuk. Dah. Jadi hayawan. Kalau gitu hayawan tadi nisbah manusia ia panggil mushtarak. Kerana apa mushtarak? Apa makna mushtarak? Berkongsi. Dengan maknanya hayawan ada di manusia, begitu juga ada di yang lain. Manusia pun ada hayawan. Kucing pun ada hayawan. Jadi yang lain pun ada hayawan. Kalau begitu hayawan nasbah insan. Di dalam istilah 5 kuliah khamsah panggilnya jinsun. Dia panggil jenis. Dia panggil jenis. Jenis ni panggil satu kuliah daripada kuliah khamsah. Jadi hayawan nasbah insan dia panggil jinsun. Kalau bahasa Inggeris dia panggil jinas. Jinas. Dia panggil mustalah jinas. Dah. Hayawan nasbah insan jinsun. Kenapa panggil jinsun? Kerana hayawan bukan hanya manusia saja yang ada, bahkan lain pada manusia ada. Lagi juga hayawan ini zati. Kerana apa panggil zati? Kalau tak ada hayawan, nascaya tak ada insan. Kalau tak ada hayawan, nascaya kita akan tak faham diri insan. Habis satu contoh. Kita pergi pula satu contoh lagi. Kita katanya ilmu mantik. Yang kita belajar ni mantik. Baik. Di dalam mantik tu ya ada apa? Ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak akan reti mantik. Sebab dalam mantik tu ilmu. Dan juga kita tak ada ilmu, tak ada mantik. Dan juga tak akan reti mantik malaikat dengan ilmu. Baik, ilmu tadi. Adakah hanya mantik saja? Jawabnya tidak. Ilmu nahu, ilmu sorah, ilmu balaghah dan sebagainya. Kalau begitu, ilmu mantik. Ilmu dengan mantik. Nasbah ilmu dengan mantik ia panggil jinsun. Kenapa panggil jinsun? Oleh kerana ilmu yang mushtarak. Mushtarak makna berkongsi. Ada di dalam mantik, ada di dalam nahu, ada di dalam fiqh, ada dalam tauhid, ada dalam hadis hingga seterusnya. Dia panggil ilmu itu panggil jinsun, jenis. Kalau kita bahasa itu panggil jenis. Begitu juga kita katanya isim.
isim. Di hakikat isim ialah kalimatun, kalimah. Kalau tak ada kalimah, tak ada isim. Nampak tak? Kita buat soalan pula, adakah kalimah itu semua isim? Jawabnya tidak. Oleh kerana kalimah tadi ada juga kena tafi'i dan juga harah. Kalau begitu, kalimatun nasbah isim dia panggil jinsun. Jadi kalimah nasbah isim panggil jinsun. Kenapa panggil jinsun? Oleh kerana kalimatun mushtarak, berkongsi di antara isim dan lain pada isim, iaitu faedah harah. Begitu juga kalimatun itu panggil zati. Kenapa panggil zati? Sebab kita tak akan faham kalimah isim mereka dengan kalimah. Kalau tak ada kalimah, so tak ada isim. Itu contoh yang kita dah nampak. Dia panggil, itu dipanggil jinsun. Apa jinsun? Iaitu kulli, zati, mushtarak, kulliyun, zatiyun, mushtarakun bainal mahiyati wa ghairiha. Itu dipanggil jinsun. Hak ni panggil kulliyah. Yang pertama daripada kuliah khamsah. Satu lagi lawan bagi mushtarak, iaitu mukhtas. Mukhtas ni tertentu bagi diri sesuatu saja. Contoh manusia, apa mukhtasun bagi manusia? Iaitu natikun. Natik. Nasbah manusia ni contohnya natik. Jadi natik, nasbah manusia zati. Kenapa tak ada? Kenapa panggil zati? Sebab hakikat manusia ni yang berfikir. Oleh kerana yang berfikir inilah kita, dengan sebab ada sifat yang berfikir inilah kita boleh beza dengan haiwan yang lain, benda hidup yang lain. Sebab benda hidup yang lain dia tidak berfikir. Lembu, kerbau, kambing, kucing, harimau, singa dan lain-lain lagi. Oleh kerana binatang lain tidak berfikir. Dengan sebab itulah natikun dengan bahasa Arab. Terjemah bahasa Melayu panggil yang berfikir. Maka natik itu nasbah insan, tertentu bagi insan saja, tidak ada yang lain, hanya bagi manusia saja. Maka dalam istilah mantik ia panggil faslun. Ini panggil kuliah yang kedua, faslun. Faslun. Kenapa panggil faslun? Kerana yang mukhtasun laha, kerana tertentu baginya, bagi diri sesuatu. Dan juga faslun ni panggil zati, benda yang di dalam. Kenapa? Sebab kita, kenapa panggil zati di dalam? Oleh kerana kita ni, kalau tak ada natik, nascaya kita ni tak ada mukallaf. Tak ada mukallaf kita. Sebab Allah Ta'ala bagi akal kita, boleh kita berfikir. Dengan sebab itulah kita ni mukallaf. Ada pun haiwan yang lain tak ada akal. Dengan sebab itu tidak ada mukallaf. Maka kita katanya budak dia tak ada pandai mikir lagi. Akal dia ada, tapi dia panggil isti'dad, qabul, boleh terima. Budak pun dipanggil haiwan natik juga, walaupun hakikat dia natik bukan bil fa'. Dia panggil natik bil quwah. Apa bil quwah? Makna kata sedia. Oleh kerana budak setahun 2 tahun dia sedia untuk siapa apabila balik selalu dah. Jadi taklif lah dia. Lepas kita kata orang gila. Orang gila dia tak ada mukallaf. Kerana apa? Kerana tak ada natik, tak ada rahya, hilang akal, tak ada mukallaf. Walaupun dia tu manusia, tapi pada hukum dia bukan hukum dah manusia. Walaupun dia tu manusia lah, kita panggil orang lah, kita terjemah, tapi hukum, pada hukum Allah Ta'ala tak ambil seksa dah dia, tak ambil balas dah tak dia, kerana dia ni dah hilang akal. Kita katanya hilang akal ni bukan dengan sengaja. Kita kata kalau sengaja tu lain hukum lain, waktu kembali kepada ilmu fiqh lah. Tapi nak ayat katanya orang yang kita kata akal dia tak sempurna dari awal lagi, maka dia tak ada mukallaf. Sebab setengah pada mukallafnya kena ala akil. Kalau tak ada berakal, tak mukallaf. Apa letak mukallaf tadi tak ada lah, tentang masalah hakam syarat tahdiah tu. Maka natik nasbah insan dia panggil
faslun. Kenapa panggil faslun? Kerana natik tertentu bagi manusia saja, tidak ada di lembu, tidak ada di kucing dan sebagainya. Dan juga natik itu zati. Habis. 2. Kita pergi pula sebelah aradi. Apa makna aradi tadi? Iaitulah aradi dengan maknanya kalau tak ada dia dapat faham diri sesuatu. Kalau tak ada dia, sesuatu itu tidak binasa, masih ada. Maka aradi bahagian dia sama juga. Seperti mana zati, iaitulah ada mushtarak, berkongsi, dan juga ada mukhtas. Berkongsi sini mana berkongsi di antara dia dan benda lain. Maka berkongsi contoh nasbah manusia. Aradu am nasbah manusia, bukan. Aradi mushtarak nasbah manusia, contohnya mashin, hayawanun mashin, benda hidup yang berjalan. Kalau gitu yang berjalan nasbah manusia aradi. Kenapa panggil aradi? Sebab kita dapat faham hakikat manusia tanpa berjalan. Dan juga kalau tak ada berjalan, manusia tidak binasa. Nah, kerana itulah mashin atau berjalan, dia panggil aradi. Kita buat soalan. Arad berjalan itu, adakah hanya manusia saja yang boleh berjalan? Jawabnya tidak. Lembu berjalan, kerbau berjalan, kucing berjalan, harimau berjalan, dan sebagainya. Kalau begitu, mashin berjalan. Nasbah manusia mushtarak, berkongsi. Maka aradi hak mushtarak dalam istilah ilmu mantik ia panggil aradun am. Ia panggil dia aradun amun. Panggil aradun amun. Aradu am. Lawan bagi berkongsi iaitulah apa? Mukhtas. Jadi kulli aradi mukhtas, tertentu baginya. Kita contoh di sini bagi manusia. Jadi aradul am, bukan arad disebut silap. Aradi nasbah manusia, tapi tertentu bagi manusia. Contohnya dhahik. Dhahik ini yang ketawa. Maka yang ketawa, dhahik tadi panggil aradi. Kenapa panggil aradi? Kerana kita dapat faham manusia tanpa dhahik, tanpa suka. Dan juga kalau tak ada dhahik, manusia tak binasa. Jadi dhahik, dan juga dhahik itu adakah berkongsi? Maksud berkongsi ini ada semua daripada haiwan yang lain? Jawabnya tidak. Dhahik hanya tertentu bagi manusia saja, tidak yang lain. Maka dhahik nasbah insan dalam istilah ilmu mantik ia panggil khassah. Jadi apa dah semua? Jinsun, faslun, aradu am, khassah pak. Ia panggil khassah. Mana yang tertentu baginya bagi manusia, iaitulah kena ada dhahik tadi. Jadi ada 4 dah. Tinggal lagi 1. Maka 1 di mana? Maka kalau mengikut ta'rif musannif kita ni, ta'rif zati dengan aradi musannif kita ni, jadi 1 lagi tidak masuk di mana? Ia panggil tamamu mahiyah. Maka tamamu mahiyah ni kena tahap apa? Dalam istilah mantik panggil nau. Cukup 5. Jadi kuliah khamsah cukup 5. Mana kuliah khamsah? Jinsun, faslun, nau'un, aradu am, khassah. Cukup 5. Ini sekiranya kalau kita ta'rif zati maka dakhilan, aradi maka kharijan, maka nau itu tidak masuk di mana-mana. Nau itu dia panggil mustaqil. Apa mustaqil? Makna kata asing diri daripada 2 pihak tadi. Nampak tak?
Jadi zati ada dua, jinsun dengan faslun, aradi ada dua, aradu am khassah. Baik. Kita pergi pula. Zat hak Syekh Ibn Sina. Syekh Ibn Sina rahimahullahu ta'ala ia ta'rif zati ma laisa bi kharijin. Aradi ma kana kharijan. Baik. Kita gerti rasa. Ma kana kharijan kenapa apa? Ma kana kharijan. Jadi kalau tengok Syekh Ibn Sina tadi, ia sama dengan ta'rif hak ni. Apabila ma kana kharijan, pecah keluarnya tu baik dua. Mana dua? Mushtarak dengan mukhtas, maka kena ta'aradu am dengan khassah. Maka mengikut Syekh Ibn Sina, aradi ni pecah dua. Mana dua? Aradu am dengan khassah. Ada pun yang lebih lagi tiga ni tiga. Jinsun, faslun, naun. Maka masuk di dalam kata ma laisa bi kharijin. Jadi di sisi Syekh Ibn Sina, zati terbagi kepada dua. Mana jinsun wa naun wa faslun. Jadi nau di dalam bahagian zati. Adapun yang mazhab yang kedua ni, iaitulah Sahib Isaruji, zati dia makan dakhilan. Kalau tengok makan dakhilan sama dengan tadi makanan dakhilan. Makanan dakhilan sama dengan tadi pecah debit dua. Sama tadi, iaitu pecah debit dua. Mana dua? Mushtarak dengan mukhtas. Jinsun dengan faslun. Baik. Jadi di sisi Sahib Isaruji, zati dia makan dakhilan ada dua. Mana dua? Jinsun dengan faslun. Maka yang lebih tiga lagi. Mana tiga lagi? Naun, khassah, aradu am. Masuk di dalam kata ma laisa bidakhilin, iaitu aradi. Jadi di sisi Sahib Isaruji, nau duduk di dalam bahagian aradi. Ada pun yang ketiga ni, zati makana dakhilan, aradi makana kharijan, iaitulah seperti mana yang saya buat tadi ni. Jadi zati dua, iaitu jinsun wa faslun. Aradi dua, iaitulah aradu an khassah. Tinggal lagi nau. Maka nau di sisi Asbahani tidak zati, tidak aradi, panggil mustaqil. Mustaqil di sini kena kepada tamamul mahiyah, iaitulah naun. Ni. Jadi hak khilafnya nau. Yang pertama nau dalam zati, yang kedua nau di dalam aradi. Adapun yang ketiga tidak aradi, tidak zati, yang mustaqil. Ni mengikut lajah musannif kita ta'rif, iaitulah zati makana dakhilan, aradi makana kharijan. Habis itu. Kita masuk kitab kita pula. Ilakam yang qasimul kulliyu zatiyu. Kepada berapakah terbagi kulli zati itu? Yang qasimu ila salah satu aksam, terbagi kepada tiga. Maka terbagi kepada tiga ni, kalau kita tengok hak kita buat tadi, iaitulah kena kepada mazhab Syekh Ibn Sina, iaitulah jin, nau, faslun. Jadi ia jawab sama. Mana? Yang qasimu ila salah satu aksamin, jinsun wa nau'un wa faslun. Jadi kalau kita tengok bahagi ni seperti Syekh Ibn Sina. Tetapi kalau mengikut ta'rif zati aradi tadi, dia ni
mengikut Mahmud Asfahani, wallahu alam. Dah. Maka bagi kita tak jadi masalah apa, kerana yang penting bagi kita mubtadi'in ni ialah boleh beza yang mana satu daripada kuliah khamsah tadi. Kalau bagi satu kulli, kita boleh hoyak jin ko, nau ko, faslun ko, khassa ko, arad am. Jadi kalau mari satu benda, kita mari otak kepala kita kena reti beza lah. Kulli ko juz'i. Kalau kata juz'i habis kisah suka tu. Tapi kalau kata kulli, kulli hak mana? Yang 5 kulli tu. Kulli yang mana pada 5 tu? Nau ko, jinsun ko, faslun ko, arad am ko, kita katanya khassah ko. Apabila kita reti beza tu, di antara mana-mana salah satu pada 5 kita reti beza, berartinya kita ni tak payahlah. Kita ni siapa matlamat untuk nak mengaji qaulus syarih. Maka apabila sampai tahap tu jadi qaulus syarih, tak payahlah kita. Jadi mudah nak memahami, mudah nak tatbik. Baik, di situ. Habis dah. Kita pergi sana pula. Ila kam yang qasimu kulli aradiyyu, kepada berapakah terbahagi kulli aradi itu? Jin jawab, yang qasimu ila qismaini, terbagi kepada 2. Mana 2? Aradu am, aradu khasun wa aradu amun. Musannif kita dia pakai istilah aradu khas boleh, tapi kebanyakan istilah mantik yang khassah. Mana sifat tertentu bagi dia. Tak ada apa. Ini mustalahat. Wa aradu am, makna sifat yang umum yang berkongsi di antara dia dan yang lain. Fal kulliyatu khamsun, maka kulliyah itu 5. Jadi kulliyah sini ada 5 ni lah. Ada 5 ni. Tak ada dah yang lain. Jadi hanya 5. Sebab itulah sebut kulli ada tak lepas pada 5 ni. Tak lepas daripada 5 ni. Maka kat ni sajalah pengajian kita pada malam ni. InsyaAllah pada Muharram Qadimah kita akan ngaji satu persatu daripada 5. Jadi munasabah siapa sini, siapa mahattah dia, siapa stesen. Jadi kalau kita pergi panggil jenis tu, dia panggil. Oleh kerana munasabah kita suk sini, insya-Allah pada Muharram Qadimah kita akan sambung pula. Kita akan masuk satu persatu kuliah khamsah. Akan nak tahu cara laik, cara tafsir, cara tadqiq, cara halusi. Apakah dia jenis, apakah dia nau', apakah dia fas, apakah dia khassah, atau apakah dia arad am. Dan tiap-tiap satu pada 5 sana itu terbagi kepada berapa pula, insya-Allah pada Muharram Qadimah. Maka sekarang ni saja pengajian kita pada malam ni, dengan akhir kata wa ufawwidu amri ila Allah innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.